Okay. Before we start the class, kita nak check on the homework hari tu. Okay, saya dah check tadi. Saya dah check tadi beberapa orang. Okay. Alamak, tadi saya dah buka. Yang very clear sikit saya buka tadi. Nadia Natasha punya kot je Okay. Nadia Natasha, I'm using your task Okay, homework hari tu. Korang buka tak ni homework korang ni? Ha? Buka. Okay. Okay, the first answer here. Okay, after we calculate, we get this form. Okay, you get x plus 2 square plus 3. Okay, ni sebab sini. Dekat characteristic tadi. Negative 7 plus 4. It is negative 3. Okay, then you bring to this side. Sebab tu dia jadi positif. Dan turning point dia adalah negative 2, 3. Okay, this one. Betul lah. Okay. And then, Bazniza baru masuk. Saya tengah discuss homework. Okay, then dia kata sketch the graph. Okay, sketch the graph. Okay, ada 2 orang saya detect dia buat graph maximum. Nampak sangat dia tak faham ni kuadratik ni. Okay, this is graph minimum sebab nilai A kita adalah positif. If you don't know what I'm talking about, the maximum graph, minimum graph, positif or negatif, itu dah belajar masa form 2. Okay, graph function. Should be you know. So, bila nilai A adalah positif untuk kuadratik, graf dia minimum. Saya dah bagi tahu dalam last class, saya dah bagi tahu dalam video saya yang saya attach dekat YouTube link tu. Graf minimum bentuk dia smile. Okay. So, just like this. And this is the point. Okay, good. Ramai je buat betul. Beberapa orang tak sampai pun 8 orang buat salah. Okay. And this is the turning point for number 2. Okay, jawapan dia negative 6, negative 29. Kira betul ada juga salah part ni. Negative 7 plus 36. It is 29. Okay. You bring to this side. That is why dia jadi negative 29. So these are the answer for last class punya homework. Ramai yang dapat jawapan betul, right? Right. Yeah. Okay, good. Ada apa nak tanya? Tolong jangan silap kira lah. Ada director number pun masih lagi silap kira. Tambah tolak negatif positif. Okay, tolong jangan silap kira. Okay, enough for that homework. Ada apa nak tanya cepat? Saya open for discussion sebab dah tak nak ulang dah. And for semester 2, benda ni tak dalam PT3 tau. Semester 2 Maths adalah benda yang you belajar untuk Form 4 tahun depan. IGCSE. Saya dah beritahu dalam group. Dibuatnya pandemic over sebab UK now macam seems okay je. Okay, United Kingdom, London sana macam seems okay. So, kalau pihak Cambridge kata dia on je, the Cambridge, let's say pandemic over lah, COVID-19 over. So, you got no option. You have to take IGCSE sebab itu polisi maktab kita. Okay, dui sijil. So, benda yang semester 2 Maths adalah untuk Form 4. Jangan you rasa sebab you tak ada PT3, you tak put effort langsung kelas. Okay?
Kami tak ulang ajar dah. Boleh ni, faham ni? Faham. Okay, good. Okay, kita move ke topik baru, sambung nota awak. Okay, this one. Okay, this is the new topic for today, and for this lesson, you need, tak beritahu awak dalam grup, tapi semua ada kod ruler, pembaris. You need ruler. Ada pembaris tak? Ada. Okay, sebenarnya saya nak beritahu semalam, awak untuk lesson hari ni awak perlukan buku kotak. Tapi saya fikir macam kan susah pula, dah lah PKP kan. Nak guna kertas graf saya takut awak tak reti baca scale. Okay, sebab kalau kertas yang plain, better pakai grid. Grid dengan kertas graf lain. Okay, grid kotak-kotak macam buku kotak tu. Tapi tak apalah, saya punya homework hari ni pun saya dah bagi siap-siap dalam kotak. You just pakai ruler je nak cari jawapan. Okay, this is the topic for today. Kalau saya kata pakai ruler, kenapa awak rasa topik hari ni kena pakai ruler? Tangent line. Okay, ada tangent line. Tangent line tu apa? Form 3. Tangent line tu apa? Korang ni suka bagi saya cakap seseorang. Tangent line tu apa? Tangent line tu macam straight line lah. Garis Okay? tangent. Ya, thank you. Tolong translate. Semua orang tahu. Okay, tangent line. Straight line. Okay, bila dia bertemu dengan curve. Masa form 2, saya dah check syllabus. You dah belajar cari gradient. Gradient apa gradient? Kecerunan. 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 Okay, formula gradient apa? YMX plus Itu formula straight line. Y equals to mx plus c. Gradient. Yeesh. Y1 minus Y2. Y2 tolak Y1 bagi Okay, X. very good. Masa form 2, cikgu awak ajar, kalau gradient, dia punya ni apa? Ni kan M. Okay. M is gradient dalam maths. So, ini awak dah belajar masa form 1. Form 2. Over X2 minus X1. Ataupun formula gradient pakai intercept. M equals to Y intercept over dengan X intercept. Ini semua you dah belajar masa form 2. Itu pakai formula. Okay, calculate. Dah belajar. Today, naik form 3 ni, kita nak pakai tangent line. Okay. Ni senang sangat-sangat. Tapi kalau salah letak, salahlah estimation dia. Nama pun estimate. Okay, estimate. So bila kita sebut estimate, kita menganggap dia tak adalah se-accurate jawapan pakai formula. Tapi tak lari banyak kalau you buat betul. Okay, faham intro dia? Faham. Faham. Okay, why we estimate gradient pakai tangent line? Sebab kita akan estimate gradient for today adalah gradient at the curve. Bukan the curve kat Damansara tu. Okay, lengkuk. Gradient at the curve. Okay, sebab graf kita contoh kuadratik macam ni. Okay, then dia tanya what is the gradient dekat sini? Susahlah kita. Okay, sebab dia adalah lengkuk. Ni lengkuk. Okay, that is why kita estimate dia pakai tangent. Okay, so I move to the introduction.
Okay, this is what I'm talking about. Okay, seperti yang saya cakap tadi, gradient of a curve varies from point to point. Dia tak fix. Okay, that is Ada why. dalam buku calling ke? Ada, tapi tengok je saya tunjuk ni. Saya ambil kat situ juga. Buat Okay, balik ke buku Colin? Buat balik? Ada. Bawah. Rajinnya. Memang dipesan buat balik Ke memang saja buat Ya. balik? Memang nak buat balik. Memang nak buat Ya balik. ke? Saya rasa form 3 kita orang pesan buat balik buku tag KSSM je. Baguslah form 3 ni. Okay. Okay, this is the point here. Gradient at the curve. Sebab kan ni lah curve dia. Ni. Lengkuk ni. Okay, lengkuk dia kat A. Lengkuk dia kat B. Yang you pakai formula tu, mostly gradient straight line. Macam tu. Ni senang. Ambil je point. Okay. So, kita tengok gradient at the curve. So, nak cari dia punya gradient, we estimate. Okay, by drawing a tangent at the point. Maksud dia, drawing here tangent pakai ruler. Okay, pakai ruler pembaris. Saya akan tunjuk langkah-langkah nak buat dia. And you have to remember, when you draw the tangent line, it is a straight line, touch the curve at that point and all the curve dia akan ada same gradient. Okay, konsep tangent ni dia akan sentuh dekat satu point je. Maksud saya, let's say curve dia macam ni. Okay, curve dia macam tu. Yang dia kata, estimate the gradient here. Macam tu. Okay. So, you akan buat satu garisan yang akan menyentuh dekat X tu je. Supaya bila you estimate, memanglah nama dia estimate. Kita anggar. Okay, you kena buat betul-betul, letak betul-betul pembaris supaya estimation you tu tak lari banyak. Faham tak maksud saya tak lari banyak? Tak jauh daripada jawapan sebenar. Okay? Faham so far? Faham. Okay. Kita tengok contoh. Okay, saya harap benda ni tak memeningkan lah. Kita tengok contoh. Okay, here. Soalan kata, saya tak tulis soalan tapi saya baca je. Estimate the gradient at point P. Coordinate point P given 7 and negative 1.5. So yang pink tu, kalau pink P tu adalah you punya point. Okay. What do you think the first step that we need to do? Garis dulu. Okay, kita ambil baris. Kita akan garis. Oh, lari pula. Okay, kita ambil baris. Okay, ni saya kata hati-hati letak baris. Jangan main letak macam tu. Okay, no. Kalau macam ni, dia tak kena point P tu. Okay, point P kita kat situ. Nampak tak ni? Baris saya ni. Nampak. Okay, so kita letak macam ni. Tu lengkuk kan, lengkuk dia kat situ. Betapa hebat yang baris saya, saya ada degree lagi. Okay, kita letak macam tu. Okay, so dia lebih kurang kena dekat point P tu je. Okay, jangan letak macam ni tau. Macam tu. Kalau you letak macam ni, dia kena banyak point. Dia tak akan accurate. So kita letak betul-betul kat situ. Okay. Okay. Then, kita akan buat satu garisan. Alah, tak ada dah pen colour pink saya. Okay, dah tu pink pakai warna lain lah. Kita hijau. Okay, kita akan buat satu garisan
tangent. Okay. That is the tangent line. Baru buat tangent. Okay, kita tak kira lagi kita punya nilai gradient. Jawapan nak gradient. Okay, this is tangent kita. Tangent line. So, kita nak kira berapakah kita punya gradient. So, formula dia di konsep lah, dia bukanlah formula sangat pun. Okay, M adalah menegak vertical. Korang tengok sambil salin ke apa ni? Salin. Vertical distance over horizontal distance. Okay, ni konsep bila kita estimate gradient pakai tangent. Vertical distance over horizontal distance. Pernah belajar tak benda ni? Tak Pernah. Pernah bila? Tahun Tak. Tahun lepas saya tengok Aduh. macam ni pun. Tak apalah, saya pun Dia confused Dia sebenarnya. kan formula juga Syed. Dia kan formula juga. Formula yang tiga beradik gradient. Memanglah, tapi kalau soalan IG, ni mesti IG soalan form 4. Bila dia suruh pakai tangent, estimate tangent, you tak boleh pakai formula tau. You takkan dapat markah. You kena buat tangent juga. Okay? Even though kita tahu je boleh je pakai point, cari gradient kat situ. Tapi kita nak tengok ada tangent line produced there. Okay? So, kita nak tengok vertical distance. Apa maksud vertical distance? Apa maksud vertical distance? Vertical apa? Vertical. Menegak. Okay, menegak. So, menegak ini confirm lah Pak CY. So, kita tengok dekat menegak ya. So, dia tengok yang pensel warna oranye ni Okay. Dia kat sini. So, dia ke bawah ni. Okay. Kita tengok horizontal distance kita pula. Kat sini. Dia stop. Okay. And here. So, kita nak estimate. Okay. Kalau vertical distance kita, dia makan. Sebut makan terus. Okay. Dia makan dalam 3 kotak. Ataupun 3 unit. Right? Betul? 1 kotak, 2, 3. Okay, 3 unit dia makan. Faham je lah saya sebut makan tu. And kalau horizontal distance kita berapa unit? Daripada sini sampai sini. Anggaran. Berapa? 3 juga. 4 ke? 3. Ini 2 Three also. kotak full. Okay. Tak sampai 4 pun. So around 3 unit. That is why disebut estimate. Tak sampai 4 Ini tak makan. Ini pun tak makan. So ini. So 3 saja. 3 unit. And then kita dah boleh calculate kita punya gradient. So dia akan jadi 3 over 3 equal to So 1. equal to 1. So gradient at point P here adalah 1. Senang tak? Senang. Senang. Kau pejam mata kalau tak payah hajar tau topik ni. Macam senang sangat je kat korang. Okay. Ni dia ada dalam buku. This is what we did just now. Okay, there.
Okay, faham Dia guna difference in Y. Sama je lah saya tunjuk tadi vertical distance dengan difference in X. Okay, jarak. Difference tu sama je dengan jarak. Same goes kalau soalan tanya estimate the gradient at point A here. A there. Okay. Sama je konsep dia. You ambil pembaris. You letak. Macam tu. Kalau A ni. A ni. Tak boleh jadi tangent sengit. A ni kalau kita letak membaris dia jadi flat gini Weh korang. Ya. Siapa ni? Dia jadi sengit gini. Dia akan jadi sengit begitu. Dia tak ada gradient pun. So gradient dia apa ni? Zero. Kalau flat. Yeah, zero. Dia tak ada kecerunan. Okay, dia tak ada kecerunan. Kalau saya buat macam ni. Okay, saya letak satu point here. Dia lagi pula. Okay, point here. Point B. Okay, point dekat P tadi. Curve kita menaik, right? Sama lah dengan point dekat B ni. Curve kita menaik. So, bila curve kita menaik, tahu kan curve tu lengkok, okay? Curve kita menaik, okay, menaik. Gradient kita positif kan negatif? Positif. Yes, positif. Okay, positif. Even though kalau you kira jarak dia vertical distance over y distance. Okay. Kalau dia curve, kita kena check dia punya bentuk curve juga ni. Okay, kat AB. Saya dah guna B. Mana boleh guna 2 kali B, dah ada B kat situ. Okay, let's say here. Ni konsep lah, konsep masa dah belajar zaman tahun lepas. Okay, kita ada point Q here. Curve dia kat sini. Curve dia macam ni. So gradient dia positif ke negatif? Negatif. Kenapa Dia negatif? menurun. Dia menurun. Sebab dia menurun. Jom kita try estimate kejap. Gradient dekat yang point merah tu. Okay, so saya akan letak pembaris saya. Macam ni. Dan saya akan buat garisan. Okay, lebih kurang begitu. Dan saya akan kira kotak. Kita produce triangle lah. Okay, saya nak ambil jarak. Jarak lebih kurang macam ni lah. Okay. Okay. Ada 2 pen hijau. Warna oren pula. Okay. So jarak sini. Okay. Jarak ini dalam berapa unit ni? 2.5 unit I think. Kan? Lebih kurang. Lebih kurang. Lebih kurang lah 2.5 unit. Lebih kurang 2.5 unit. Kalau korang boleh nampak dia 2.8 ke lah, bagus lah. Saya anggar je 2.5. Okay, itu vertical. Kalau horizontal berapa ni? Berapa unit horizontal? 2.2. Okay, let's just ambil 2.2. Okay, 2.2 unit. So, gradient dekat point merah tu, merah ni katalah saya namakan dia Q. So, M dekat Q ni berapa? Kira? Calculator? M dekat point Q. Apa bahagi? 1.14.
Apa bahagi apa? 2.5 over 2.2. 2.5 over 2.2. Jawapan 1.14. 1 1.14. point. Kenapa saya kata jawapan ni 1/4. salah? Nilai betul. Kenapa saya kata jawapan ni salah? Sebab Dah bagi tahu tadi. Disebabkan curve ini menurun. Memanglah kita kira distance, okay, distance, jarak dalam dunia ni tak ada jarak negatif. Pelajar fizik, okay, tak ada jarak negatif. Tapi nilai dekat gradient ni betul 1.14. But konsep dia salah. Sebab gradient kita menurun gitu. You belajar straight line kan, straight line turun gitu. So gradient dia adalah negatif, so kita letak negatif dekat depan. Faham? Faham. Faham tak ni? Faham Okay. tu. Okay, lepas you kira nilai gradient, you estimate pakai tangent, tengok balik dia punya curve. Okay, sama ada curve tu positif. Kalau positif menaik ataupun curve tu negatif. Kerana kalau you bagi jawapan dekat sini tadi, you just take 1.14. So kami pangkah je lah sebab salah. Konsep nilai betul dah you kira. So you just put je negative there. So that is correct. Faham? Ada apa nak tanya? Faham. Ada apa-apa nak tanya? Ada. Senang gila-gila kok. Eleh kalau saya tak cakap ke menaik menurun salah juga korang buat kan. Okay. Betul ni tak ramai nak tanya saya. Tak ada. And please